suami dia tu jadi macam bila tengok je muka dia, rasa nak marah je, macam tak ada kebaikan dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Faris Ikram. Okay, untuk video pada hari ini kita akan share tentang satu cerita berkaitan dengan sihir pemisah. Okey, berkaitan dengan sihir pemisah ni, cerita ni berlaku pada tahun 2013 oleh kawan aku lah. Dia kira kawan lah, walaupun dia dah tua kan. Dia kira kawan aku, satu partner kerja. So, cerita ni dia menceritakan tentang kehidupan dia dan family dia menghadapi satu masalah, iaitu terkena sihir pemisah antara dia dengan suami dia. Siapa yang buat? Bukannya daripada perempuan simpanan ke apa, bukan. Sihir pemisah ni dilakukan oleh pembantu rumahnya sendiri. Dia dengan suami dia bersetuju untuk mengambil seorang pembantu rumah dari Indonesia yang berumur 19 tahun. Situasi ini, perkara ni berlaku di Pulau Pinang lah. So, bila dia dengan suami dia dah bersetuju untuk ambil pembantu rumah yang berumur 19 tahun tu, and dia rasa macam tak ada apa-apa lah kan, sebab pembantu rumah. And pada waktu tu, benda ni berlaku pada tahun 2003-2002 macam tu, dah lama dah. Lepas tu dia, benda ni waktu mula dulu kan, 2002-2003 kan, macam tak ada lagi viral pasal pembantu rumah berhubungan sulit ke apa, tak ada kan. So bagi dia ambil orang umur 19 ni bagus, sebab orangnya muda lagi, masih kuat. So banyak perkara-perkara benda yang dia boleh buat, nak dibandingkan dengan ambil pembantu rumah yang dah berumur ni. So waktu tu kawan aku ni, dia orang yang busy tau, orang yang berkejaya, orang perempuan yang berkejaya. So dia tak sempat nak uruskan anak-anak dia, dia tak sempat nak uruskan rumah tangga dia. That's why dia ambil pembantu rumah tu. And setiap kali pada waktu bekerja, dia keluar pergi kerja, and anak dia tu nanti akan dihantar oleh suami dia. Anak dia ni kecil-kecil lagi pada waktu tu. And pada suatu hari, ada seorang kawan dia bagi tahu, aku nampak suami kau pergi hantar anak kau dengan pembantu rumah ni, macam akrab je, gelak-gelak tawa. And dia macam tak percaya lah kan, sebab mungkin benda ni berlaku sebab pembantu rumah tu kan duduk dalam rumah dia sekali. So dia rasa macam tak ada apa-apa lah kot. Bila dia pula ke rumah, jiran dia pula tegur. Jiran dia orang India tau. Jiran dia tegur, jiran dia cakap, I nampak you punya suami dengan you punya pembantu masuk rumah. Diorang keluar pergi hantar anak, lepas tu diorang balik berduaan masuk rumah. Cakap macam tu. Lepas tu kawan aku ni dia rasa macam ada benda tak kena lah. Dia dah mula dah syak-syak wasangka kan. Lepas tu bila dia tanya ke suami dia kata, alah, pembantu rumah lah saya pergi hantar dia, sebab anak nak ikut dengan dia apa semua, dia cakap kan. Anak selesa lagi dengan dia, dengan pembantu rumah tu apa semua. That's why pembantu rumah tu ikut hantar anak apa semua kan. Lepas tu macam tak apalah, dia cakap nanti dia akan siasat sendirilah. Pada suatu hari, dia telah masuk ke dalam bilik pembantu rumah dia tu. Waktu tu pembantu rumah dia tak ada pergi beli barang. So dia masuk ke dalam bilik pembantu rumah dia tu. Dia buka almari baju pembantu rumah dia tu. Dia tengok ada beras, ada teh, gula.
dalam almari baju pembantu rumah dia tu. Lepas tu dia pun dah rasa tak sedar hati dah. Bila dia rasa tak sedar hati, dia mempersoalkan benda ni dekat pembantu rumah dia. And yes, perempuan tu mengaku. Kau tahu perempuan tu baru berumur 19 tahun, tapi dia dah pandai buat benda ni. Dia dah pandai main sihir ni. Dia belajar dekat orang Indon yang juga ada dekat Pulau Pinang tu, dengan lelaki Indon tua. Dia belajar. Sebab tu dalam almari baju dia ada beras, ada teh dengan gula. Sebab ini adalah makanan harian kita. Beras, teh dan gula adalah makanan harian seorang manusia. So dia ambil makanan harian tu, dia sihir kat makanan harian. So dia akan bagi makan benda tu. Jam kan. Baru berumur 19 tahun. Lepas tu, lepas dia tanya tu, mula perempuan tu tak mengaku tau. Tapi dia bernasib malang sebab kawan aku ni bernasib malang sebab dia dapat tangkap suami dia berdua-duaan dengan pembantu rumah tu dalam bilik. Dalam bilik pembantu rumah tu, diorang berdua-duaan. Waktu tu lah, semenjak tu lah diorang jadi kecoh, jadi bergaduh sana sini. And korang tahu, dia cakap dengan aku, orang Indon tu dia buat dekat suami dia tu sampai korang tahu kemaluan suami dia kan, kemaluan suami dia tak boleh guna untuk dia. Sampai tahap macam tu. Orang Indon tu sihir suami dia, kemaluan suami dia tak boleh guna untuk dia, just boleh guna dekat perempuan Indon tu saja. Dengan perempuan Indon tu dia ni, tapi bila dengan isteri dia, dia jadi macam ni. Sampai macam tu sekali tahu orang tu buat kat lelaki dia. Kita nak salahkan lelaki dia pun tak boleh, sebab benda ni berlaku di luar kawalan tahu. Mungkin kalau lelaki tu sedar, dia tak buat. Tapi benda ni main dengan perkara yang tak sedar kan. So lepas pada kejadian tu, lepas dia tangkap suami dia dengan pembantu rumah tu, dia pun mengamuk lah sebab dah tangkap suami dengan perempuan lain kan. Dia mengamuk, dia halau perempuan tu keluar. Kau tahu perempuan tu cakap apa? Bayar duit aku. Perempuan Indon, kau bayangkan perempuan ni Indon, dia suruh kawan aku bayar duit gaji dia sebab dia cakap dia dah bekerja kat rumah tu. Kawan aku pun okay, never mind. Dia ambil duit, dia letak atas meja. Lepas tu perempuan Indon cakap, aku nak letak atas tangan, bagi aku kat tangan. Belagak bhai Indon ni. Tak padan dengan umur 19 tahun dah belagak dah. Lepas tu kawan aku cakap dengan dia, kalau kau nak ambil duit, kau ambil atas meja, aku takkan pegang tangan kau. Sebab yelah, kita takut apa-apa pula berlaku kan. Tu perempuan Indon tu ambil, perempuan Indon tu belah. Bila perempuan tu Indon tu belah, yang si kawan aku ni bawa banyak lah jumpa ustaz berubat apa semua kan. Tapi dia cakap suami dia memang agaknya mungkin dah teruk sangat kot, sampai dah tak boleh nak buat apa dah. Tapi suami dia setiap kali balik rumah, asal nampak je muka dia bergaduh, asal nampak je muka kawan aku yang ni marah. Dia jadi macam tak boleh tengok muka kawan aku ni. Sampai tahap macam tu sekali. Teruk tak teruknya. So aku nak nasihatkan dekat korang dekat luar sana, yang mana ada pembantu rumah yang muda-muda tu, korang berhati-hatilah. Okay, jaga suami korang masing-masing. Kalau boleh ambil je yang tua. Walaupun dia orang tua, tapi dia orang tak buat dah perangai-perangai macam ni. Bila yang muda ni yang kita nak kena berjaga-jaga kan. Lepas pada kejadian tu, walaupun perempuan tu dah dihalau daripada rumah tu, kemaluan si suami dia tetap tak boleh guna juga. Tak boleh guna. Walaupun dah perempuan tu dah keluar daripada rumah dia, tapi kemaluan si suami dia tetap tak boleh guna juga. Sampailah suami dia meninggal dunia pada tahun 2020. Tak boleh guna. Dah teruk dah. So aku nak ingatkan dekat korang kat luar sana tu, take
action benda ni awal-awal. Tolong common sense bila tengok benda tu berlaku dari luar jangkauan kita, tengok benda tu bila dah jadi pelik-pelik, korang kena take action awal-awal, okay? Lepas tu, korang tahu tak, kawan aku ni, dia punya tahap kesabaran dia, Allah uji dia dengan keluarga dia, memang cukup kuat. Cukup kuat. Sebabnya bukan setakat suami dia je yang kena. Lepas pada suami dia yang kena, dia ada seorang anak perempuan berumur 23 tahun, sama dengan aku. Perempuan tu alhamdulillah dia dah kahwin dah. Dia dah kahwin dengan seorang ustaz. Tapi sebelum dia kahwin, dia pernah disihir oleh pakwa dia sendiri. Yes, pakwa dia sendiri. Dia bukan ada dua pakwa tau, dia ada satu pakwa je. Tapi yang pakwa yang dia bercinta ni ialah orang yang panas baran, yang tak berkejaya, macam-macam lah lagi. Tapi ialah sebab sayang kan. Bila sebab sayang, dia terima je lah. Tapi masalahnya pakwa dia ni telah sihir dia. Macam-macam kawan aku cerita, pakwa anak dia ni kena tengah malam meracau, mengamuk sana, tak boleh balik rumah. Sampai dia cakap dia pernah tengah-tengah sapu dekat depan halaman rumah, dia nampak ada kain kuning bawah pokok. Lepas tu tengah-tengah tanam pokok, gali-gali tanah, nampak ada botol kecil dalam tanah. Macam-macam orang kenakan anak dia ni, sihirkan anak dia. Lepas tu rupa-rupanya anak dia ni terkena dua sihir. Seorang pakwa dia, yang seorang lagi dia ni kawan dia. Yang peliknya, kenapa kawan dia ni sihir dia? Sebab bila telefon, yang kawan dia mengaku, kawan dia minta maaf sangat, menangis apa semua kat dia. Kawan dia cakap, saya mengaku saya sihir dia. Saya sihir dia tu sebab apa? Dia bagi alasan. Dia sihir perempuan tu sebab dia nak selamatkan perempuan daripada lelaki ni. Dia sihir perempuan tu supaya nak suruh berpisah dengan lelaki ni. Itu tujuan dia sihir, dia cakap. Walaupun niat dia tu baik, tapi benda tu tak menghalalkan cara, bro. Walaupun niat kau baik, tak elok sihir tu. Tak boleh, kau pakai cara lain. Okay? Yang si pakwa dia ni macam-macam lah. Aduh, dunia sekarang ni. Okay, aku rasa itu je lah video untuk kali ni. Moral of the story untuk cerita kali ni, kita jangan terlalu percayakan dekat orang sangat. Kita percayakan diri kita, kita percayakan dekat Allah, sujud dekat dia, minta pertolongan dekat dia. Sebab apa? Sebab dia yang maha berkuasa di dunia ini. Bukan jin, bukan syaitan. Allah yang maha berkuasa. Okay guys, kita akan jumpa lagi di video akan datang. Jaga diri, jaga kesihatan semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.